الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, dan sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihah, serta mengerjakan amal yang salih, nu'tiha ajraha marratain, kami akan beri kepadanya pahala amalnya itu 2 kali ganda, wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Ayat sebelum ni menumpukan khitabnya kepada para isteri Nabi dengan memulakan seruan ya nisa an-nabiyyi, wahai para isteri Nabi, lalu dinyatakan hukum-hukum khas kepada para isteri Nabi. Isteri Nabi, dia tidak kata isteri Muhammad, sekalipun Muhammad itulah Rasulullah Nabi, tapi isteri Nabi. Nabi siapa dia? Nabi di sini, Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang pendakwah, Nabi seorang bapa kepada seluruh ummah, bapa kepada orang lelaki, bapa kepada orang perempuan, bapa kepada remaja, bapa kepada belia, bapa kepada pekerja-pekerja, pada semua peringkat. Nabi bapa kepada semua manusia pada semua peringkat. Jadi oleh yang demikian, sesiapa jua yang mempunyai persamaan dengan Nabi pada sudut mana sekalipun, wahai isteri Nabi pemimpin, mana-mana pemimpin, wahai para isteri Nabi pendakwah kepada, wahai termasuk dari semua isteri pendakwah, semua isteri manusia pada semua peringkat dan kedudukan mereka. Apa yang dinyatakan? Man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'afha al-'adzabu dhi'fain. Sesiapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia, namanya fahisyah, akan digandakan kepadanya azab 2 kali ganda. 2 kali ganda, sebab dia isteri kepada pemimpin, dia isteri kepada Nabi, dia isteri kepada pendakwah, dia isteri kepada orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Jadi orang yang mempunyai kedudukan masyarakat, dia menjadi contoh kepada orang ramai. Kedudukannya sentiasa pada penglihatan orang ramai, pada pendengaran orang ramai. Namanya sentiasa meniti di bibir semua orang. Oleh yang demikian, harus sedar bahawa kamu isteri siapa. Kamu isteri siapa? Isteri seorang pendakwah bebas yang terkenal. Oh, kamu mestilah pelihara atas sifat kamu sebagai isteri kepada seorang pendakwah, isteri kepada seorang pemimpin. Apapun namanya, maka dia mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Untuk mengenali dirinya dalam masyarakat, jika dia tiada, maka orang bertanya ke mana perginya. Orang bertanya, maknanya kewujudannya dalam masyarakat mempunyai kehormatan khas. Oleh yang demikian, segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan suruhan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukannya, orang akan mencontohinya. Samalah juga dengan ayat yang kita nak baca pada pagi ini, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi. Sesiapa di antara kamu ini para isteri Nabi yang pertama sekalinya. Sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan amal yang saleh, kami akan beri kepadanya pahala amalnya 2 kali ganda. Pula samalah juga
jika dia melakukan dosa atas sifatnya sebagai isteri, sesiapa sekalipun yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, 2 kali ganda, sama ada 2 kali ganda pada pihak dosa, pada pihak amal keburukan ataupun amal kebaikan, amal kebajikan, akan digandakan kepadanya 2 kali ganda. Istimewa sebenarnya, istimewa. Satu, atas sifatnya sebagai seorang isteri yang mempunyai hukum dan kedudukan yang sendiri. Dia tidak bergantung disebabkan suaminya maka dia mempunyai apa-apa. Tidak. Satu, pahala. Atas sifatnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran banyak menyatakan laki-laki dan perempuan. Maknanya masing-masing mempunyai tanggungjawab sendiri. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa, sesiapa yang melakukan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan. Maknanya tiada bezanya dari sudut dosa dan pahala, sama saja laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita katakan perempuan dapat pahala je sikit saja, laki-laki yang dapat pahala banyak. Tak ada. Allah sebutkan sama, min zakarin au unsa. Padahalnya orang perempuan dalam banyak hal disebutnya satu laki-laki dan perempuan masuk di bawahnya. Masuk. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu satu kewajipan ke atas setiap orang Islam. Muslim, muzakkar, laki-laki. Perempuan pun masuk juga dalam tu. Masuk, sama sajalah, selama diwajibkan. Ayat ini menyatakan amal kebajikan juga akan diberi kepadanya 2 kali ganda. Pertama sekali atas sifatnya sebagai insan, dan yang kedua atas sifat dan kedudukannya sebagai isteri kepada Nabi, isteri kepada orang tertentu. Pahala dibaginya 2 kali ganda. Orang lain yang tidak punya kedudukan, dia dapat 1 saja pahala. 1 saja. Adil sebenarnya Allah Subhanahu wa taala beri pahala ataupun kesaksaan 2 kali ganda. Adil sebab dia mempunyai nilai hidup dalam masyarakat. Kemana-mana pun bila dia pergi, orang letak di kursi hadapan, orang panggilnya, orang sapanya dengan bahasa yang cantik, orang beri kepadanya makanan, kedudukan yang istimewa. Kalau begitu dia akan dapat juga dua kedudukan, 2 bahagian, sama ada pahala ataupun dosa. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi, sesiapa di antara kamu tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihah, serta mengerjakan amal yang salih, akan diberi kepadanya pahala amalannya 2 kali ganda. Wa'tadna laha rizqan karima, kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. Yang mulia, limpah kurnia yang mulia, iaitu balasan surga kami akan berikan kepadanya. Sampai ayat ini mempunyai kaitan dengan ayat dulu lagi lah yang kita dah sebut dah, bagaimana latar belakang ayat ini, sebab nuzul ayat ini pada ayat 28 dahulu yang menyatakan isteriku Nabi kumpulkan isteri-isterinya dan memberi kata 2 kepada mereka, mahu menjadi isteri Nabi atau mahu menjadi orang bebas. Kalau mahu menjadi isteri Nabi, ini peraturannya satu demi satu. Jika mahu kebebasan, Nabi kata, sila beritahu kepadaku setelah kamu bermesyuarat dengan mak ayah, akan berikan kepada kamu apa yang sepatutnya diberi, dan akan dibebaskan kamu daripada ikatan dengan Nabi. Rintikan ayat itulah yang kita baca sampai kepada hukum yang dalam ayat 31 ini. Boleh jadi ada kaum wanita menyatakan, oh kalau begitu ini sungguh menyekatkan kaum wanita menjadi isteri Nabi dalam konteks ayat ini, ataupun bagi orang biasa menjadi isteri orang yang tertentu. Jangan ingat satu perkara kemewahan, menyekatkan kebebasan. Sebenarnya bukan menyekatkan kebebasan. Oleh kerana dia mempunyai pengaruh dan kedudukan, maka pengaruh ini sebenarnya membawanya kepada bahaya. Jangan ingat bahawa seorang yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan pemimpin, katakanlah pemimpin dia sebab dikedudukan dalam masyarakat, dia anak saudara, dia bapa saudara, dia sepupu dengan pemimpin-pemimpin yang tertentu, jangan ingat satu kemuliaan baginya. Tidak. Ini kadang-kadang menjadi suatu perkara yang sangat bahaya.
mudah terkena fitnah kepadanya dan kepada orang yang dikatakan istimewa baginya. Peraturan-peraturan ini tidak menyekat kebebasan. Kalau boleh kita bandingkan dengan seorang kapten kapal terbang, dia ada bilik dia khas. Bilik. Dia ingat bilik yang dia berada, bilik sempit itu, ini menyekatkan kebebasannya sebagai seorang kapten kapal terbang, pilot kapal terbang. Tidak menyekat. Tapi jika diberikan kebebasan kepadanya, dia boleh pergi kepada belakang, depan, dia boleh bercakap dengan siapa saja dalam kapal terbang. Apa akan jadi kepada penumpang yang 600 orang ni? Boleh jadi semuanya akan terkorban disebabkan dia mengambil haknya untuk bebas. Dia bukan lagi seorang manusia biasa, tapi dia seorang pemimpin yang bertanggungjawab menyelamatkan penumpang-penumpangnya. Dia berada dalam bilik sempit sahaja. Bilik sempit di hadapannya tak reti nak sebut saya ni, lampu saya anggaplah tak pernah masuk, kena naik sekali lah dengan pilot kita ni, apa dia ada dekat alam tu. Ya, ini peraturan-peraturan yang seumpama ini tidak boleh kita main-main penanya. Seorang mempunyai biliknya sendiri dia duduk. Jika dia seorang pemimpin, dia ada biliknya dan dia bertanggungjawab dengan sesuatu yang ada di hadapannya. Dengan peraturannya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan hukumnya, dengan undang-undangnya terikat sebab dia bukan nama dia tapi jawatan yang dia pegang itu. Sama lah juga dengan seorang pendakwah. Ini jangan berat kepada sesiapa ya. Tak boleh. Ayat-ayat yang seumpama ini kita meletak kepada sesiapa yang kita ingin pukul dia. Seorang pendakwah saya kira dia lebih-lebih lagi. Dia berada dalam satu keadaan di mana jawatannya itu, tugasnya itu sentiasa berada bersama dia. Kemana pun dia pergi. Akhlak pendakwah dia seharusnya pertahankan. Jika tidak, bagaimana boleh menjadi seorang pendakwah? Kalau dia ingin memiliki kebebasan, orang masuk, orang pergi ke kelab, punya pun nak pergi ke kelab juga. Orang minum rata-rata, makan tengah jalan, mana pun dia mau masukkan juga dalam tu. Dia tidak. Dia seorang pendakwah. Akan dinilai. Kasut yang dia pakai akan dinilai. Kereta dia akan dinilai. Malah isteri dia pun akan dinilai. Semua sekali. Jadi jangan permain-mainkan seumpama yang seumpama ini. Mahu jadi isteri pendakwah, fikirkan dahulu. Tahu tak bilik yang anda duduk terlalu sempit. Bilik yang anda duduk akan mengutamakan apa yang ada pada Allah dan Rasulnya. Anda menjadi seorang ahli pendakwah, kemewahan adalah bertentangan dengan seorang pendakwah. Contohnya Nabi SAW. Nabi diberi hak kepadanya untuk mendapatkan sesuatu yang halal dan harus. Tetapi Nabi SAW tidak memilih kemewahan dunia. Sekalipun dibolehkan baginya. Mengapa? Bahaya kemewahan dunia akan dilihat umatnya, terutama sekali golongan miskin. Bahaya. Samalah juga dengan yang lain-lain lagi. Contohnya boleh dikiaskan. Ya nisa'an nabiy lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli. Wahai isteri-isteri Nabi. Banyak ni bila Nabi ya nisa'an nabiy 2-3 kali begini. Ini menunjukkan bahawa isteri Nabi mempunyai beberapa darjat yang lebih tinggi daripada orang biasa. Jika tidak, dia kata begini, dia kata ya ayyuhan nisa', wahai orang perempuan. Di sini tempatnya isteri Nabi, isteri kepada semua isteri, semua suami. Isteri Nabi, isteri kepada semua orang Islam seolah-olahnya. Ya nisa'an Nabi, wahai isteri Nabi, lastunna ka'ahdim minan nisa'. Kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain. Bukan seperti perempuan biasa. Kamu isteri Nabi, kamu isteri pendakwah, kamu isteri pemimpin. Lastunna ka'ahadin minan nisa'. Kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain. Ini taqaitunna, jika kamu tetap bertakwa, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Kalau kamu ini orang bertakwa, janganlah kamu berkata-kata, bercakap dengan lembut manja sebangsa bercakap dengan lelaki asing. Adabnya bercakap manja tak boleh.
Bercakap manja seolah-olahnya kita sudah tanam sesuatu pada hatinya. Dia balik ke rumah, dia akan siram sesuatu yang terlekat pada hatinya. Apa akan jadi kepada kamu? Kamu sudah ada suami. Nanti kamu pergi ke mana-mana pun menjadi penglihat pemandangan orang. Orang akan memerhatikan kepada kamu. Kamu isteri Nabi, kamu isteri orang tertentu. Sepatutnya kamu berada di rumah, kamu tak boleh keluar. Maha harga kamu. Sebab lain disebutkan tadi, sebabnya nisa'an Nabi, isteri Nabi. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'. Kamu bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, kalau jadi kamu seorang muslim, seorang wanita yang bertakwa, yang salihah, yang baik, kalau begitu, fala takhda'na bil qawli. Jangan kamu berkata-kata dengan lembut manja. Pertama sekali suara orang perempuan. Suara. Yang pertama kita letak rupa dululah. Rupa pula tambah pula dia make-up habis ada merah, ada hijau, macam lagi. Yang ni hati-hati ya. Hati-hati kamu tidak bebas ke mana-mana. Sebab ini pun sudah ingin memikat hati orang lelaki. Bagaimana, mengapa ada sesuatu yang kamu pakai pada muka lebih daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan khas pada semua orang? Yang dijadikan pada semua orang tanpa merah, hijau, bibir, mata, mulut dan sebagainya. Yang Tuhan jadikan tak ada benar ni. Tapi dah ada, artinya kamu ingin memperlihatkan kepada orang. Ini sesuatu yang bahaya. Kamu dia bercakap pula dengan suara yang manja. Tak boleh. Kadang-kadang kita lihat setengah suami bila berjalan bawa isteri dia, boleh tahanlah, cantik lah. Orang perempuan ni pun kita kata semuanya cantik. Jumpa dengan orang, isteri saya ya, oh isteri, apa khabar? Sudah daripada mulanya kita lihat, dengar suara dia bercakap baik. Oh, itu sudah memikat hati orang, walaupun bahasanya biasa tapi suara itu manja. Suara laki-laki kita kenal, dari mana pun dia bercakap, dalam telefon pun kita dengar, oh suara cantik, manja. Suara manja tak boleh sebenarnya. Jangan bercakap dengan suara yang manja. Jadi kalau begitu kita nak cakap macam mana? Kita kata suara tak manja, suara asli. Apa khabar? Baik. Kita lah macam tu juga. Maknanya bercakap itu sendiri pun sudah maksiat, sudah perkara saja, jadi satu perkara dosa. Memperkenalkan isteri kita kepada orang lain, yang isteri kita disuruh supaya mereka ini tidak bergaul dengan lelaki asing. Hidupnya untuk kita seorang saja, bukan untuk orang lain. Kita untuk dia, untuk isteri, isteri untuk suaminya, dan suami untuk isterinya, kecuali dalam hal yang tertentu sesama laki-laki. Oleh yang demikian, batas-batasnya perlulah dijaga. Jika kamu seorang yang bertakwa, maknanya jika tidak bertakwa, kamu orang fasik, kamu boleh saja pergi di mana-mana, itu masalah sendiri, bukan masalah hukum. Lastunna ka'ahadin minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli. Jangan kamu bercakap lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Apa sebabnya? Fayatma'alladhi fi qalbihi marad. Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Kalau dahulu dia sudah ada penyakit dalam hatinya, dia datang semata-mata nak beli di kedai awak. Semata-mata dia datang ke pejabat ni bukan kerana lain, main nak bercakap dengan awak sebagai seorang setiausaha kepada pejabat ni. Dia bukan ada kerja pun, dia datang nak bercakap, nak tanya dua tiga, nak panjang-panjangkan sedikit, itu saja. Dia sudah mempunyai penyakit dalam hatinya, penyakit dosa, penyakit menentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, bagi mereka yang ada penyakit ini, bila dia dengar satu patah perkataan saja yang itu sebenarnya dikehendakinya, mahu mendengar suara, mahu mendengar rupa, mahu melihat pakaian apa dia pakai pada hari ini, kita kena ingat orang perempuan. Kita maaflah orang perempuan depan saya pun ramai juga. Ya, orang perempuan dia tak pakai
Seminggu dia bagi sebagai seorang pekerja, dia tak pakai, dia tak ulangi. Hari ni pakai baju ni, besok baju ni pula dia tak pakai. Dia tukar baju tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari mesti pakaian yang lain. Kita tidak katakan perkara itu. Al-Quran tidak bercakap soal pakaian, tapi bercakapnya hubungannya dengan laki-laki, penyakit laki-laki kepada orang perempuan, hatinya buruk. Orang laki-laki seminggu satu pakaian pun ada. Pakaian tu juga tiap-tiap hari yang tu. Bau tu Masya Allah lah, tak tanya lah. Kalau dia pakai tiap-tiap hari itu maknanya baju lain, dia pun hati macam orang perempuan juga. Sekurang-kurangnya 3 hari dia pakai satu helai. 3 hari. Tak boleh baru basuh. Perempuan kita pun ada anak, ada isteri, ada maknanya tabiat orang perempuan. Satu orang tak ada dalam ni dia, dulu dia ada sini. Dia kata isteri dia tengok baju yang dia pakai ni macam ni juga. Dia pakai oleh isteri fulan. Dia balik rumah, dia buang dah baju tu. Dia tak pakai. Sebab baju ni serupa dengan yang dipakai oleh isteri kawan dia. Dia tak pakai. Orang tu ada di sini. Dulu lah. 3-4 tahun dulu. Dia seorang yang berkedudukan. Dia kata, saya pun terfikir juga. Macam tu ya. Ini tabiat orang perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Bukan saya nak sebutkan perkara baik ataupun tidak baik, tetapi perkara ini bagi orang lelaki mempunyai sentuhan yang sangat lembut kepadanya. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun. Kerana demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni menaruh tujuan buruk pada kamu. Wa qulna qawlan ma'rufa, sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik sesuai dan sopan. Bukan tak boleh bercakap dengan lelaki asing jika ada tujuan, jika ada hajatnya. Boleh bercakap, tapi cakap dengan perkataan yang boleh membawa kepada kebajikan. Boleh buat kebajikan. Tak payahlah boleh saya tolong. Tak payahlah, nanti boleh dia datang pula minta pertolongan. Cakap yang diperlukan. Saya rasa sekat dulu ma'rufah yang dimaksudkan di sini.